السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrus Tsamin, muka surat 39 baris 7 daripada atas. وقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, maka setengah ulama disebutkan atas jalan tafsil kerana adalah wajib kita palingkan dan kita halalkan nafsu yang sikap yang duduk di dalam daerah waham, sebab cenderung kepada segala perkara yang didapat oleh panca indera. Kemudian sama perbahasan muqaddimah kepada sifat mustahil pada akad. Jadi para ulama sebut, Syekh Daud Al-Fatani sebut pada sebelumnya, dia kata para ulama ada dua mazhab dalam menetapkan dan menghuraikan sifat mustahil. Jadi pandangan mazhab yang pertamanya ialah mereka tidak menceritakan secara tafsil, secara terperinci sifat-sifat mustahil atas Allah. Mereka tak cerita. Mereka hanya cukup kata 20 lawan bagi yang wajib itu mustahil. Noktah situ. Tapi pandangan ulama yang kedua, mereka melihat perlu tafsilkan, perlu perincikan. Kerana apa? Maka disebutlah Syekh Daud Al-Fatani, dia kata, maka setengah ulama disebutkan atas jalan tafsil. Bila disebutkan atas jalan tafsil, kenapa ulama pilih begitu? Kerana adalah wajib kita palingkan dan kita halalkan. Halal tu palinglah. Halalkan, palingkan nafsu yang sikap, nafsu yang singkat lah. Sikap ni singkat. Nafsu yang terbatas, yang duduk nafsu tadi duduk di dalam daerah waham. Waham ni bawah daripada 50%, bawah daripada syak. Kerana ada di dalam nafsu kita, hati kita ni ada waham berkaitan dengan benda-benda yang mustahil atas Allah. Maka tariqah ulama yang kedua, dia menyebutkan sifat mustahil secara terperinci, supaya kita faham dan dapat buang sungguh waham-waham yang berlalu dalam hati, yang melalui dalam hati. Waham-waham yang berkaitan dengan sifat-sifat mustahil, sangkaan-sangkaan terhadap Allah Ta'ala yang berupa makhluk, itu semua mustahil. Maka para ulama tariqah yang kedua memilih untuk menghuraikan secara terperinci. Maka dia kata yang nafsu tadi masuk dalam daerah waham sebab cenderung
Sebab apa dia masuk dalam daerah waham nafsu kita tu? Sebab cenderung kepada segala perkara yang didapati oleh panca indera yang dilihat. Noktah. Jadi kita semua ada mata. Ghaliknya manusia ada mata, ada penglihatan, ada sifat pelihat. Jadi bila kita ada sifat pelihat, boleh melihat, maka macam-macam kita melihat daripada segala makhluk. Daripada pokoknya, tumbuhannya, bukit, gunung, manusia, lelaki, perempuan, semua makhluk kita tengok. Maka bila kita dapat tengok semua benda di alam nyata, alam syahadah ni, maka kita timbul persoalan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kita timbul persoalan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, di samping kita belajar sifat-sifat yang wajib pada akal mesti sabit di Tuhan, maka mestilah kita akan tertanya-tanya juga, adakah sifat mustahil itu yang kita akan belajar ni sabit pada Tuhan? Maka para ulama tariqah yang kedua, kaedah orang ulama yang kedua, menghuraikan secara terperinci terhadap sifat-sifat mustahil Allah Ta'ala. Dia tidak melihat dari sudut su'ul adab, buruk adab ataupun tidak, tapi dia lihat dari sudut kewajipan mereka untuk menghuraikan juga sifat mustahil. Kerana para orang awam, orang kebanyakannya, ghaliknya hati mereka ada waham-waham, sangkaan-sangkaan terhadap sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, adakah sama seperti makhluk ataupun tidak. Maka dia pun menghuraikan secara tafsil. Tak dapat tidak daripada menyebutkan dengan demikian itu sifat mustahil, supaya menghilangkan waham kebanyakan awamul mu'minin. Awamul mu'minin, iaitu dia sabdu tu atas mim, bukan atas waw. Bukan awam. Kalau sebut awam tu salah lah. Dia awamun. Jadi orang awam di kalangan orang mukmin ni ada waham, ada sangkaan. Jadi bukannya benda yakin, sangkaan saja. Ada yang tersilar dalam hati, ada yang terlintas dalam hati terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sama seolah-olah macam makhluk. Maka mereka pun menghuraikan secara terperinci supaya kita tidak terjebak dan terjerumus kepada tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, tu yang pertama. Kedua, dan supaya jangan ia seorang tadi kiaskan yang gaib dengan yang hadir. Apa gaib kepada yang hadir? Yakni qadim Allah Ta'ala dengan yang hadis, iaitu baharu. Jadi tujuan kedua pula ulama menghuraikan sifat mustahil secara tafsil terperinci ialah untuk supaya orang-orang awam tidak mengkiaskan Allah Ta'ala kepada makhluk. Tu. Jadi contohnya apa? Mengkiaskan Allah Ta'ala pada makhluk. Contoh kita ni ada telinga. Allah ni ada telinga ke tak? Tu. Jadi dia kiaskan dia dengan Allah. Tu. Kias-kias ni makna mengilhaqkan, mengaitkan Allah dengan makhluk. Tu kias. Jadi dia ingat kita ni ada telinga, kita ni ada pendengaran. Jadi Allah pun ada pendengaran. Allah ada telinga tu. Itu. Tu ada faham tu. Ini supaya mereka hurai sifat mustahil ni, supaya orang awam tidak mengkiaskan Allah Ta'ala dengan makhluk. Jadi Allah Ta'ala tak ada telinga dah. Dan pendengaran sabit, tapi tak sama makhluk juga. Pendengaran makhluk terbatas, pendengaran Allah qadim. Pendengaran Allah tidak terbatas. Pendengaran makhluk baharu. Pendengaran Allah qadim. Pendengaran Allah tidak dicipta. Pendengaran kita dicipta. Pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala itu baqa, kekal. Pendengaran kita boleh hilang. Itu beza hakikat pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Itu sifat sama. Kiaslah kepada sifat-sifat yang lain. Kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan tatkala adalah segala yang mustahil ini menafikan bagi segala yang wajib,
Yang wajib tu makna sifat yang wajib. Mustahil ni menafikan sifat yang wajib dengan makna berlawanan. Ada tatkala sifat mustahil ini berlawanan dengan segala sifat yang wajib, dan bilang-bilang sifat mustahil. Jumlah bilangan sifat mustahil pun seperti bilangan sifat-sifat yang wajib. Sama-sama berlaku. Sifat wajib ada 20, mustahil pun 20. Sifat wajib kalau kita kira 13, maka mustahil pun 13. Sifat wajib kalau kita katakan 24, maka mustahil pun 24. 24 tu Maturidiyah lah, yang dia tambah sifat takwin dan sifat idrak, kemudian kaunuhu mukawwinan, kaunuhu mudrikan, jadi 24. Tu Maturidiyah. Kalau mazhab rajih Asy'ariyah 13 sifat. Kalau sifat 20 ni kaul marjuh, lemah tapi masyhur. Tu. Jadi kita sekarang ni dalam kitab kita sifat 20, maka lawan dia pun dia akan sebut 20 lah. Tu kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dan aturannya aturan sifat mustahil, aturan susunan, seperti aturan sifat yang wajib pula. Sama saja. Aturan start daripada wujud, qidam, baqa, maka dia akan sebut juga sifat mustahil. Mustahil bagi lawan bagi wujud apa, lawan bagi qidam apa, lawan bagi baqa apa. Ikut aturan juga. Dia tak campur gaul lah. Pertama-tama sifat hak wajib itu wujud, tiba-tiba sifat mustahil hak pertama kalam, tak ada lah. Sifat mustahil yang pertama ialah bisu, tak ada lah. Dia ikut turutan juga supaya kita mudah faham. Maka aku Syekh Daud sebutkan yang pertama bagi yang pertama daripada sifat mustahil hingga akhir sifat mustahil, dan iaitu yang pertama bagi yang pertama. Lawan bagi hak pertama yang wajib wujud. Hak ni apa dia? Pertamanya adam. Dengan ain adam tu artinya arti adam tiada, iaitu tiada, lawan wujud. Jadi mustahil Allah Ta'ala tak ada, Allah ada tak ada. Besok gitulah sifat dia. Allah ada tak ada. Tak ada tu mustahil, tak ada tu wajib, tak ada tu wujud lah. Ada tu wajib, tak ada mustahil, tak ada wajib juga. Tu tak ada tu dia panggil ada lah tu. Tak ada tu lah ada. Jadi ada wajib mesti sabit di akal Allah Subhanahu wa ta'ala ada. Kalau tak mustahil. Kerana bila kata Allah Ta'ala tak ada dan kita tidak sabit Tuhan yang lain selain Allah, macam mana jadi makhluk ni? Tu dia punya dalil akal dia. Keduanya huluth. Artinya arti huluth baharu, iaitu baharu ni lawan qidam. Jadi yang kedua sifat yang wajib kita belajar ialah qidam. Qidam ni sedia. Sedia tu apa? Tak baharu. Sedia ni kena kepada nama tak baharu. Tak baharu itulah sedia. Botak itu namanya kena kepada tak berambut. Tu botak. Tidak perempuan kena kepada lelaki. Lelaki itu maksud dia tidak perempuan dan tidak khunsa. Jadi lelaki botak tu sifat salbiyah kita. Salbiyah ni makna sifat dia itu makna dia kod dak. Dak baharu. Apa dia dak baharu? Kena kepada qidam. Dak botak itu dak botak. Dak berambut itu kena kepada botak. Tu apa lagi apa lagi? Dak perempuan itu kena kepada lelaki. Tak perempuan makna lelaki Dan khunsa tu kita tilik pada khalik lah, jantina biasanya dua saja, iaitu perempuan dan juga lelaki. Maka tak sabit lah khunsa tu. Tu
Keduanya huruf. Kata Syekh Suhaimi rahimahullahu ta'ala. Syekh Suhaimi dalam kitab Hasyiah Al-Muqtada ala Al-Hudhudi rahimahullahu ta'ala, dia kata, dan telah mengeluarkan Abu Daud. Bahasa Arab akhrajahu Abu Daud, iaitu hadis lah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud As-Sijistani rahimahullah subhanahu wa ta'ala dalam Sunan Abu Daud. Dia kata apa? Sunan Abi Daud tu daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushikun nas yatasaaluna hatta yaqula qailuhum hadha Allahu khaliqul khalqi faman khalaqa Allah فإذا قالوا ذلك فقولوا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Takutlah akan manusia dunia mereka itu. Takutlah akan manusia dunia mereka itu. Tu nombor satu, dia kata la'allahu, mudah-mudahan betulnya dikata manusia, bukannya takut akan manusia dunia mereka itu. La'allahu, mudah-mudahan betulnya ialah dikata pada manusia, bertanya mereka itu manusia. Tu hak sebetulnya. Tu dia tulis ta'lim nombor satu. Kalau kita Jawi lah, kalau kita Melayu tak tahulah. Tu dia kata, sebab dalam hadis tu yushikun nas yatasaaluna, tiba-tiba dia terjemah takut akan manusia dunia mereka itu. Tak kena lah. Lepas tu dia kata la'allahu, mudah-mudahan betulnya dikata manusia, bertanya mereka itu manusia. Tu Maka dia kata, hingga berkata mereka itu manusia, ini Allah. Ini Allah. Hatta yaqulu qailuhum hadha Allah. Ini Allah yang menjadikan segala makhluk. Okeylah, Allah Ta'ala menjadikan segala makhluk. Maka siapa yang menjadikan Allah? Tu yushikun nas. Itu yang diberikan syok kepada manusia. Siapa yang menciptakan Allah Ta'ala ni? Siapa yang menciptakan Allah Ta'ala? Dah Allah Ta'ala pencipta sekalian alam, siapa yang mencipta Allah? Maka apabila berkata mereka itu manusia, akan yang demikian pertanyaan siapa yang mencipta Allah, maka bacalah olehmu qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhan itu, Allah itu Esa, Allahus Samad. Allah Ta'ala itu tempat orang bergantung hajat. Lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala tak beranak, tidak diberanakkan. Wa lam yakullahu kufuwan ahad. Dan Allah Ta'ala itu tak ada satu pun yang serupa dengan dia. Cakap gitu. Kalau dia kata qul huwallahu ahad Allah samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuwan ahad. Itu kalau diberikan, dicampurkan syok ataupun waham terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sudut Allah Ta'ala siapa cipta ke? Dari sudut Allah Ta'ala sifat dia bagaimana ke? Kalau sifat macam mana, sama dengan makhluk ke tidak? Jawabnya laisa kamithlihi syai'. Jawab Quran. Tak payah nak berdalil teruk sangat pun tak apa. Dalil dengan Quran saja. Ni untuk menenangkan hati. Laisa kamithlihi syai'. Allah Ta'ala tak serupa sesuatu. Selesai masalah. Kemudian thumma liyantaqila an yasarihi thalathan wa liyasta'idha minasy syaitan. Liyasta'idha. Kemudian maka ia seorang tadi berludah. Ini dia panggil suruhan lah. Lam tu lamul amri. Orang ngaji kaedah lam tu lamul amri lah. Thumma liyantaqil. Thumma liyantaqil an yasarihi thalathan.
wal yasta'idza minasyaitani. Kemudian maka ia seorang tadi berludah dengan tiada air liur pada pihak kiri 3 kali. Dan sungguhnya engkau minta berlindung daripada syaitan. Jadi ini amalan ataupun cara untuk mengelakkan syok ataupun waswah berkaitan dengan ketuhanan ketika dalam hati kita memikirkan perkara tersebut. Jadi bila timbul syok-syok yang sedemikian, siapa yang Allah Ta'ala dicipta oleh siapa dan sebagainya, maka diajarkan untuk membaca surah Al-Ikhlas. Kemudian kita kali ke kiri, isyarat ludah 3 kali. Kalau ludah betul, ludah betul orang kiri habis penuh air liur. Isyarat ludah saja tuh 3 kali belah kiri. Dan kemudian ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ataupun a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, ataupun a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha sami'un 'alim. Tu 3 riwayat ta'awuz disebutkan dalam Hasyiah As-Sawi ala Tafsiril Jalalain oleh Imam As-Sawi rahimahullahu ta'ala. 3 riwayat. Cuma mazhab Syafi'i kita memakai pandangan riwayat yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim sahaja. Kalau a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Tu ala kuliah boleh belakalah. Kalau untuk sembahyang pula mazhab Syafi'i 4 rakaat sunat untuk ta'awuz sebelum baca Fatihah. Sebelum baca Fatihah saja, bukan baca surah. Lepas tu dengar slow-slow, auzubillahi minasyaitanir rajim. Tak kena. Ta'awuz permulaan saja dah kita baca Fatihah tu, permulaan dah lah tu. Baca ta'awuz apa lagi? Macam kita baca Quran lah, baca Quran juzuk. Contohnya juzuk 30. Surah An-Naba juzuk 30 yang pertama. Lepas habis surah An-Naba ada lagi kita ta'awuz lagi. Tak ada lah, baca tuih lah bismillah tu. Tu. Itu ta'awuz lagi. Tak kena pada tempat lah. Tu. Dan mazhab Syafi'i sunat muakkad. Ta'awuz ini rakaat pertama, rakaat kedua, 3 dan 4 sunat bukan muakkad. Mazhab selain Syafi'i sunat untuk ta'awuz Fatihah tu rakaat pertama saja, 2, 3, 4 tak sunat. Mazhab Syafi'i saja yang sunat belaka. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan suatu riwayat daripada Ibnu Umar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana ya'ti ahadakum fayaqulu man khalaqas samaa fayaqulu Allahu fayaqulu man khalaqal arda fayaqulu Allahu fayaqulu man khalaqallaha fa idza wujida dhalika ahadukum falyaqul amantu billahi wa rasulih. Bahwasanya syaitan itu datang, ia syaitan akan seorang daripada kamu. Dia datang syaitan tu kok mana? Melalui darah, pembuluh darah hati, masuklah hati. Sebab tu menguat tu kena tutup mulut, kerana bila masuk, dia masuk dalam pembuluh darah, dia pergi dalam badan kita. Tu Lepas tu menguat tu tutup mulut, lepas tu ta'awuz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tu. Dan menguat tu tak bunyilah, kerana bunyi itu tanda syaitan ketawa. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka berkata ia syaitan tadi, siapa yang menjadikan langit? Maka berkata mereka itu manusia, Allah. Maka berkata pula ia syaitan, siapa yang menjadikan bumi? Maka berkata mereka itu manusia, Allah. Maka berkata pula ia syaitan, siapa yang menjadikan Allah? Maka apabila dapat seorang kamu yang demikian pertanyaan siapa menjadikan Allah oleh syaitan, maka hendaklah dikatanya seorang, amantu billahi wa rasulihi, aku beriman dengan Allah dan Rasulnya. Nokta. Tu amalan kalau mari lintasan-lintasan berkaitan dengan siapa yang menjadikan Allah. Jadi 2 benda lah. Sama ada kita nak buat ahad tadi, baca qul huwallahu ahad sampai habis, kemudian isyarat ludah ke kiri 3 kali, kemudian kita baca ta'awuz
ataupun kita sebut amantu billahi wa rasulihi, sama ada dalam hati ataupun ucap dalam lafaz mulut, mana-mana lah. Tu amalan ulama bagi kalau ada timbul syok. Ni biasanya timbul syok begini ni di awal permulaan pengajian lah, ataupun dia tak mengaji. Kalau tak mengaji mah tak tahu dah. Ni kalau awal-awal permulaan pengajian duk tok-tek duk belajar, dia mari timbul syubhat tentang ketuhanan sendiri-sendiri tanpa orang bawa syubhat tu, maka dia pun amal lah ni, amantu billahi wa rasulihi, bagi tenang hati dulu. Jadi kalau lepas belajar, mari syubhat pun boleh tolak gitu ya. Biasa syubhat, syok dan sebagainya ni berkaitan ketuhanan, mari pada permulaan pengajian. Jangan tak mengaji pula. Permulaan pengajian memang berkaitan tauhid. Sebab tu ada setengah-setengah tempat dia takut orang belajar tauhid ni. Dia takut orang belajar tauhid. Tauhid dia rasa macam macam bahaya. Kalau pekoh ke hadis ke tasawuf, dia tak rasa bahaya, dia rasa relax. Quran ke apa, rasa relax. Tapi kalau tauhid, tauhid, siapa baca tauhid? Dia berasa macam pelik. Dia berasa macam janggal. Dia berasa pelik tauhid. Takut. Dia rasa takut. Takut mana tau? Tauhid tentang Tuhan. Yang dia sembahyang tak takut pula, sembahyang daripada Allah Ta'ala. Jadi kita sekarang nak bahas tentang Allah Ta'ala, tauhid itu, supaya sembahyang dia sah. Kalau tak tahu, sembahyang tak sah ataupun tak diterima Allah Ta'ala, lagi teruk. Waktu tauhid itu, walaupun tidak disebut dalam kitab fiqh syarat sah sembahyang, tapi dia sebagai maklum fiddin bidarurah, benda yang diketahui secara umum dalam agama secara pasti tanpa perlu dalil. Perlu kenal Allah Ta'ala walaupun secara umum sebelum kita sembahyang puasa bang ni. Dia ada tahap fardu ain yang betul-betul fardu ain, ada tahap yang kuat sikit sampai tahap fardu kifayah. Jadi kalau ikutkan fardu ain tauhid, senang ya, sejam selesai dah. Cuma kita belajar berkitab ni sekali dengan syarah dia untuk mengukuhkan akidah. Zaman sekarang bukan nak kekal fardu ain je, nak kukuhkan fardu ain kita tu tentang akidah. Sebab sekarang ni WhatsApp ada, Tele ada, Facebook ada, macam-macam ajaran boleh berlaku. Dan kalau tak belajar tauhid boleh terpedaya. Kalau terpedaya, ubat tak ada, habis. Tu. Jadi kalau kita belajar, ada ilmu, ada dia panggil pendidik untuk tidak terima syubhat akidah dalam hati. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, maka manakala hasillah waswas pada hati seorang kamu, maka hendaklah ia seorang kamu kerjakan seperti yang demikian itu. Demikian yang tersebut dua tadi. Sama ada baca qul huwallahu ahad, kemudian isyarat ludah 3 kali, kemudian ta'awudz, ataupun sebut amantu billahi wa rasulihi, aku beriman dengan Allah dan Rasulnya Rasul Allah. Tu kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, maka ditahankan daripada melepaskan was-was itu serta perbuatan tadi. Pada demikian itu, demikian perbuatan yang disebutkan dua tadi. Tahan makna tidak melayani. Dia tidak layan was-was itu, dia tidak layan waham yang mari itu. Dia teruskan seperti biasa dalam keadaan dia beramal salah satu daripada dua tadi. Baca qul huwallah ataupun sebut amantu billahi wa rasulihi. Sebut bahasa Melayu tak apa. Amantu billah bahasa Arab. Bahasa Melayunya saya beriman, aku beriman dengan Allah dan Rasul. Beriman ni makna kita ambil i'tikad tanpa mikir panjang. Beriman lah tu. Macam syurga neraka, kalau nak tunggu fikir logik sungguh payah lah. Tapi kita percaya wajib, kalau tak percaya kafir. Sebab apa percaya? Sebab Quran sebut, percayalah. Bukannya semua benda i'tikad ni perlu dibuktikan dengan luaran akal. Kalau tak jenuh kita soal kubur pun kita persoal lagi. Malaikat pun kita boleh persoal. Nabi sebelum kita berlahir pun boleh persoal juga. Sebab kalau nak fikir akal belaka susah. Jadi yang fikir berkait dengan akal ni, kalau benda boleh sampai,
Contoh dalil berkaitan ketuhanan. Kita boleh mikir, sebab tu kita bahas. Hakikat dia tak boleh mikir dah, sebab tu tak bahas. Tak ada lah kita tauhid. Kita sekarang nak bincangkan berkenaan dengan hakikat zat Tuhan. Tak ada siapa yang mengajar tauhid itu sesat. Bukan nak cari zat Tuhan. Kita nak kenal sifat Allah dan hukum sifat dia. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan kembali ia seorang tadi kepada Allah. Kembali makna beriman ke, berdoa ke, berta'awudz ke, dia patah balik, tak layan was-was tu. Was-was tu semua daripada syaitan. Kemudian kata musannif rahimahullah, kembali kepada Allah tadi pada menolakkan waham dan was-was tadi. Dan ketahui bahawasanya berkehendak ia syaitan akan membinasakan agama seseorang dan akal seseorang dengan was-was. Dia kena tahu ni was-was syaitan. Was-was syaitan dari sudut i'tikad, dia beri syak ginilah, beri syak waham berkaitan dengan ketuhanan. Kalau dia itu dalam bab fiqh, dia beri syak dan was-was kepada bab taharah, bab bersuci, supaya kita was-was dalam semayang. Tu suci ya, bab suci dia kacau. Dia tak kacau hak puasa Ramadan, dia tak kacau hak zakat fitrah, dia tak kacau haji umrah, sebab itu benda yang berkala. Hak ni tiap-tiap hari. Lepas tu ulama Syekh Muhammad bin Ismail Ad-Dawudi Al-Fatani rahimahullah, dia buat kitab Wishahul Afrah, bincang berkaitan taharah dan sembahyang sahaja. 80 lebih muka lebih kurang, kitab jawi lah. Bincang apa taharah dan sembahyang sahaja, kerana tu wajib aling segera, bukan mi segera. Wajib aling segera. Sebab itu ibadat harian. Kalau puasa Ramadan lambat lagi, setahun sekali nak belajar waktu Syakban pun tak apa. Kalau haji umrah lagilah, setahun seumur hidup sekali apa. Lagilah kita tak mau belajar pun tak apa, tunggu habis haji sekali baru belajar pun boleh. Zakat fitrah setahun sekali, zakat harta setahun sekali. Jadi yang tiap-tiap harinya bayang. Bila sembahyang tiap-tiap hari, maka alat untuk sembahyangnya wudu, mandi wajib dan sebagainya, maka dibahaskan taharah. Tu. Dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin menyebutkan bahawasanya syaitan menipu daya manusia dengan suruh beribadat banyak tanpa belajar. Tak belajar tak apa, ibadat banyak. Bahaya. Kalau seharian kita ni suka ibadat, bila baik mengaji malah bahaya. Tu ibadat tak ngantuk pun, bila buka kitab ngantuk habis. Dia tak minat. Dia mengantuk ni mari selain berletih ni sebab dia tak minat mengantuk tu. Kalau dia minat, dia jegir mata pas ke sudah ke satu pun dia jegir juga. Kalau tengok bola contohnya, ada orang tidur dalam stadium tu. Kalau tidur dalam stadium tu masuk surat khabar dah. Orang pertama tidur dalam stadium, iaitu Fulan bin Fulan. Tapi sebab apa tak tidur kat stadium tu? Sebab seronok. Sedap. Tapi belajar tak sedap. Belajar ngantuk. Sebab apa tak sedap? Ibadat tak ngantuk sebab dia sedap. Iblis dia mari cocok, suruh sedap ibadat, tak sedap belajar. Kalau orang jenis gini, dia sudah talbisul iblis. Dia kena tipu daya iblis. Bila dia tak suka ilmu, dia ibadat dia celaru, tidak bertepatan dengan ilmu. Dan bila dia berkait dengan taharah, dia akan jadi was-was, mudah. Orang tak ada ilmu ni mudah jadi was-was. Bukan kena rasuk jin, bukan kena kacau sihir ke apa, bukan. Wal'iyadzubillah, tu lain. Ini was-was. Kencing, rasa macam keluar, sudah. Dia rasa-rasa, lepas tu ambil wuduk balik. Hari tayang rakaat kedua, macam keluar, batal pula. Dia pergi ambil wuduk pula. Hari mayam rakaat pertama rasa keluar pula, batal pula, keluar pula. Pas habis, pas sudah.
Lama-lama jadi waswas. Sampai tahap ia basuh muka pun tak berasa basuh muka. Bahaya. Hasyiah I'anatul Talibin mengukir satu cerita berkenaan dengan Syekh Ibnu Uqail. Tak tahulah Ibnu Uqail ke Ibnu Aqil, tak tahu nak sebut macam mana. Ejaan dia Ain Qaf ya lam lah. Boleh jadi Ibnu Aqil, boleh jadi Ibnu Uqail. Dia cerita kata dia seorang budak mari tanya ke dia. Tuan Syekh, saya ni semayang, saya niat semayang dah, tapi saya berasa tak niat. Saya niat dah nak semayang, tapi berasa tak niat semayang tu. Macam mana Syekh? Maka Syekh Ibnu Uqail ataupun Aqil ni pun kata, kamu ni tak wajib semayang. Sudah, tak wajib semayang lah ke mana? Orang pakat terkejut lah kau dengan fatwa dia tu. Maka orang tanya dia, kenapa kamu fatwa gitu? Sebabnya dia bagi hadisnya, rufi'al qalam an thalath. Diangkatkan catatan kepada manusia ni daripada 3 orang. Salah satunya orang gila. Jadi orang yang niat dah, lepas tu berasa tak niat, tu gila. tu gila. Maka bila gila dia tak wajib semayang. Imam Ghazali kata was-was yang teruk ni 2 sahaja. Pertamanya jahil. Kalau tak jahil, dia dekat kepada gila. Bahaya juga was-was ni pun. Jadi macam mana nak elak was-was? Belajar tu je. Tu. Tapi jangan cakap kau was-was ni. Jangan pelekeh dia pula kan kena kita, susah pula kita. Was-was tu mari sebab jahil. Saya pernah ada orang dia tanya soalan. Tanya soalan lah, budak perempuan. Dia ni hit ke apa tau. Dia mandi tu, kalau sekali mandi junub tu 6 jam. Bayang 6 jam. 6 jam tu kalau kita tu boleh masak, boleh tidur, boleh mengaji. Habis dah, dia tak habis. 6 jam. Kata ya Allah 6 jam. Lepas tu kita pun bagi tahu, dia tanya ni sebab kawan dia begitu, bukan dia sendiri. Dia tanya kawan dia, jadi dia pun tanya kita. Kita jawab lah. Dia kata boleh, tak payah layan. Dia cakap syarah pun semua. Ini was-was lah, apalah, kena pergi belajar apa semua. Lepas pada tu turunlah sikit. Turun pun tak habis lah. Daripada 6 jam turun jadi sejam. Okey lah sikit. Daripada 6 jam tu mandi tu jadi sejam dah mandi. Sejam pun lama juga tu. Tapi tak apalah, habis kurang. Kalau nak kurang lagi, pergi ngaji lagi lah. Kita bagi saranan. Dan ulama ada berilah macam-macam amalan-amalan untuk mengelakkan was-was. Antara untuk elakkan was-was dari sudut dari sudut taharah, contoh kecilnya, Imam Ghazali sebut sunatnya untuk kita memercikkan air di tempat yang kita kencing tu, di pakaian tu. Kalau sependa lah, kalau kain lah, supaya bila kita berasa macam kencing, kita cek basah ni hak lembab tadi, jadi tak was-was. Tu kecil. Sunat gitu. Sunat walaupun tak ada was-was pun, dia dapat menguatkan keyakinan kita bahawasanya kita tak kencing dah, habis dah kencing tu. Syaitan tolak je. Tolak je dekat saluran kencing tu supaya berasa kencing, padahal tak kencing pun. Kecuali memang terpancuk sungguh, tu lain cerita lah. Kalau terpancuk sungguh tu, kalau kata tak kencing juga, tu bohong sangat tu. Ni kalau berasa tu tak payah layan. Berasa tak yakin, tak payah layan. Dia berasa je, bila cek tak ada pun. Syaitan mari cocoh sama lah bila kita lepas berak pun. Berasa macam keluar. Tak keluar. Kalau kita dah cukup dah, kita berdehen dah, tekan perut dah, selesai lah. Lepas pada tu dia berasa saja, tak ada pun. Kecuali kalau memang kentut sungguh lah, tu lain cerita lah. Kecuali kalau dia pancut sungguh lah air kecil tu, tu memang yakin dah lah, takkan dah basah pun kata ni bukan basah ni, kali tu lah. Dah kecil sepancut 2 dah. Tu. Ni was-was yang bahaya. Jadi talbisul iblis, tipu daya iblis yang utamanya pada orang yang nak dia cocok supaya orang buat ibadat banyak. Belajar tak banyak mana tak apa. Dia berasa begitu. Belajar tak sedap tak apa, asalkan ibadat sedap. Bahaya. Ditipu daya iblis.
Sebab tu iblis, syaitan takut kepada orang alim, lebih takut daripada 1000 abid, 1000 orang yang kaki ibadat. Sebab orang alim dia takut orang alim yang tidur. Dia takut orang alim yang tidur bangun tidur. Sebab apa? Sebab dua. Pertamanya, kalau orang alim tu bangun tidur, dia buat ibadat, dia takbir Allahu Akbar, dia punya pahala lagi banyak daripada 1000 orang ibadat buat ibadat. Tu. Ataupun yang kedua, dia bangun tidur, dia tengok orang buat ibadat tak betul, dia pergi tegur orang yang buat ibadat tu boleh buat ibadat dengan betul. Setan takut hak tu orang alim. Lepas tu setan lebih takut orang alim yang tidur berbanding dengan orang abid yang buat ibadat. Tu. Bukan suruh tidur ni. Bukannya lepas alim ni aku boleh tidur, bukan. Katanya dia tu takut pada orang alim yang tidur walaupun tidur. Kerana bila dia bangun tidur, akan banyaklah masalah manusia akan diliputi. Orang daripada sembahyang tak reti, jadi reti. Dia daripada sikit pahala, jadi banyak pahala sebab dia sembahyang banyak. Tu fadilat orang alim lah. Nak jadi orang alim payah lah weh. Batu syariat syarak suruh syarak mengiktiraf orang yang nak jadi alim agama ni boleh dapat zakat. Batu belajar dengan syarat dia bersungguh. Ni tak bersungguh, kita bagi piti, tak sah zakat. Zakat pada pelajar tu hanya tertakluk kepada orang yang ada potensi untuk jadi alim, boleh reti belajar sungguh, boleh beri. Sebab apa boleh beri? Sebab antara kos ataupun bidang yang paling payah bidang agama. Cuba tuan-tuan tengok kalau universiti ke mana-mana, orang yang ngaji engineering keluar engineering. Kalau 3,000 orang yang mengaji doktor 5 tahun 200 orang masuk, 200 orang doktor. Tapi kalau orang belajar agama 3,000 orang masuk, 3,000 tu alim belaka. 3,000 tak alim belaka, 3 orang pun payah dah. Berapa hak 2,700 2,900 lebih main-main ya. Mari masuk pengajian, pergi bisnes dulu. Pimpin masuk bisnes terus daripada belajar FKA masuk bisnes buat apa? Contohlah. Ada 3,000 masuk pengajian agama, 3,000 tu alim. Tak ada. 3 pun payah dah. Sebab tu syarak bagi kelebihan. Boleh beri zakat kepada orang yang mengaji agama macam ni, walaupun kaya sekalipun, dia kategori fakir juga. Tu. Tapi kalau orang yang tak boleh belajar sungguh, ataupun tak ada potensi balik kampung jadi alim, tu tak sah bayar zakat ke dia, tak boleh. Tak sah zakat itu. Bagi duit bodoh gitu. Mana kita kena wajib bayar zakat lain pula. Sebab tidak sah. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.